Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi hadihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala musannif al-'allamah Asy-Syaikh Sa'id Hawa rahimahullah bima naqala an al-Imam Al-Ghazali rahmatullah alaihi wa nafa'allahu bi'ulumihi fi darain wa nafa'allahu bi'ulumihima fi darain amin. Yang kedua, membersihkan diri dari sifat kikir. Kita masih lagi dalam tajuk berkenaan dengan zakat. Pengertian batin daripada ataupun terkandung, pengertian batin ataupun rahsia yang terkandung dalam ibadah zakat dan juga infak sebagai salah satu daripada wasilah ataupun sarana penyucian jiwa. Sebelum ini kita telah membaca bagaimana Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah menekankan kepada kita bahawa seorang yang mencari akhirat dengan zakat, dengan ibadat zakat itu, dia mesti melaksanakan beberapa wazaif dan beberapa tugas. Melaksanakan kewajipan zakat dengan memahami beberapa tanggungjawab yang mesti dia laksanakan jika dia benar-benar ingin melihat zakatnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tugas yang pertama adalah memahami tentang falsafah zakat itu sendiri, ataupun yang kita sebut sebagai maqasid, ataupun tujuan Allah Ta'ala mensyariatkan ibadah zakat ataupun infak dan sebagainya yang berkait dengan harta. Ada 3 semua. Yang pertama kita dah baca, iaitu zakat ini merupakan penjelmaan kepada tauhid kita kepada Allah. Di mana bila kita mentauhidkan Allah, kita meletakkan dalam i'tiqad kita, dalam hati kita, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menuntut kita untuk berkorbankan Allah, sanggup berkorban bagi membuktikan kepada Allah bahwasanya sememangnya hanya Dia sajalah yang utama dalam hidup. Segala yang lain itu adalah remeh, yang mesti dikorbankan untuk mencapai kepada Allah Ta'ala, termasuk harta kita. Kita sanggup mengorbankan harta kita lillahi ta'ala, kerana Allah, iaitu dengan kita bermula daripada melaksanakan ibadah zakat. Namun demikian menjelaskan bahawa tidak memadai dengan hanya berpada dengan zakat saja, kerana di sana ada kewajipan lain yang berkait dengan harta selain daripada zakat. Dan di antaranya al-infaq fi sabilillah, kita mendermakan harta kita di jalan Allah, kita berwakaf dan membantu fakir miskin dan sebagainya. Dan hari ini jadi kesimpulannya, pengertian zakat, maqasid zakat yang pertama iaitu untuk kita menjelmakan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala bagi menghakikatkan maksud kalimah tauhid, keesaan Allah yang dalam hati kita. Yang kedua kata dia, wal makna tsani, yang kedua ialah membersihkan diri dari sifat kikir. Tujuan zakat
tathhir, untuk membersihkan jiwa kita minas sifatil bukhl, daripada sifat kikir, sifat bakhil. Kerana sifat ini termasuk hal yang membinasakan. Di mana Nabi SAW bersabda, salasun muhlikat. Ada 3 hal yang membinasakan. Syuhul mutta'in, kekikiran yang diikuti. Sifat bakhil yang sifat bakhil yang membelenggu kita. Yang keduanya kata Nabi, hawa nafsu wa hawa muttaba. Hawa nafsu yang diturutkan. Wa i'jabul mar'i bi nafsih. Dan kekaguman seseorang terhadap dirinya sendiri. Diriwayatkan oleh Tabrani di dalam Al-Awsat. Hadis Hasan li ghairi. Jadi sifat bakhil ini semula jadi dalam diri manusia. Dengan sifat bakhil itulah kita ada sifat sayang ke harta, sifat memiliki, tapi tidak boleh melampau sehingga kita terlalu sayang ke harta seolah-olah harta itu sudah menjadi Tuhan kita. Jadi sebab itu zakat, di antara tujuan zakat adalah untuk mengikis kecintaan yang melampau kepada sifat bakhil ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Barang siapa dijaga, dipelihara Allah daripada kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi apabila kita ini dipelihara oleh Allah daripada bakhil, daripada menghambakan diri kepada harta, maka itu menunjukkan bahawa kita akan tergolong di kalangan al-muflihun, orang-orang yang berjaya. Sifat berfikir ini bisa hilang dengan membiasakan diri menginfakkan harta. Kerana kecintaan kepada sesuatu tidak bisa diputuskan kecuali dengan memaksa diri untuk meninggalkannya sampai menjadi hal yang biasa, kebiasaan. Peringkat mula kita akan rasa rugi, kita akan rasa berat untuk menyisihkan sebahagian daripada harta kita kerana kita terlalu sayang ke harta. Tapi lama kelamaan bila kita banyak memberi, dia akan menjadi satu kebahagiaan kerana kita dapat berkorban lillahi ta'ala, kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Zakat dalam pengertian ini merupakan penyucian, yakni menyucikan pemiliknya dari kekotoran kekikiran, kekotoran sifat bakhil yang membinasakan. Dan kesuciannya tergantung kepada pengeluaran hartanya dan keredaannya kepada Allah dalam melakukan hal tersebut. Jadi namun penyucian melalui zakat itu, dia bergantung kepada pengeluaran harta. Mana sejauh mana kita mampu untuk memberikan harta kita itu. Jadi makna di sini sebagaimana Nabi sebut dalam satu hadis, as-sadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'u nar. Sedekah memadamkan api neraka sebagaimana sedekah menghapuskan dosa sebagaimana air memadamkan api. Maknanya proses itu akan berlaku setiap kali kita bersedekah, maka dosa-dosa kita, kekurangan-kekurangan diri kita itu akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam hadis yang lain pula Nabi sebut sedekah ini mempunyai peranan yang kuat kepada kemantapan iman, di mana menyebutkan as-sadaqatu burhanun. Sedekah ni adalah burhan.
Yang burhan makna bukti. Bukti, kata ulama, kekuatan iman seseorang. Yang kerana manusia ini dia memang bertabiat sayangkan harta. Tapi bila dia mampu bersedekah, menunjukkan bahawa iman dia kuat. Iaitu dia sanggup memberi lillahi ta'ala. Menunjukkan bahawa dalam hatinya itu ada iman, ada akhirat. Kerana sedekah ini kita tidak dapat pulangan duniawi. Kita mendapat pulangan ukhrawi, pulangan akhirat. Jadi bila kita sanggup bersedekah, kita bersedekah, jadi memang itu menjadi petanda lah, menjadi burhan, menjadi bukti kita seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, makna zakat. Dan tujuan zakat yang ketiga ialah mensyukuri nikmat Allah. Kerana semua yang ada pada hamba ini, baik pada dirinya atau hartanya, merupakan nikmat Allah kepadanya. Jadi dia nak sebut kepada kita bahawa ibadat badaniah, sembahyang, kita lakukan untuk mensyukuri nikmat kejadian kita. Adapun zakat pula untuk mensyukuri nikmat harta yang Allah Ta'ala beri pada kita. Kita bersyukur dengan kita mengeluarkan zakat atau memberi infak, membantu fakir miskin, memberi makan dan sebagainya. Jadi para ulama menyatakan bahawa nikmat dalam sekian banyak nikmat, begitu banyak nikmat Allah Ta'ala kepada kita itu disimpulkan kepada dua jenis saja. Nikmatul ijad wa nikmatul imdad. Sebagian istilah menyebutkan nikmatul ibqa. Al-ijad wal ibqa. Al-ijad wal imdad. Yang pertama, nikmat Allah mengadakan kita dan mengadakan nikmat untuk kita. Dan satu lagi adalah nikmatul imdad. Allah meneruskan. Allah memberi kesinambungan. Jadi kita sekarang ni Allah mengadakan dan kemudian dia menganugerahkan untuk kita terus ada. Allah memberi rezeki kepada kita. Dan Allah mentakdirkan untuk terus rezeki itu kekal menjadi milik kita. Jadi sebab itu kita perlu bersyukur dengan kesyukuran yang tak boleh putus. Kerana kesinambungan itu, kesinambungan nikmat itu bukan wujud sekali nikmat itu, tapi berterusan nikmat itu. Semua ibadah badaniah adalah merupakan ungkapan rasa syukur kepada nikmat badan. Dan semua ibadah maliyah adalah merupakan ungkapan rasa syukur kepada nikmat harta. Betapa hina orang yang menyaksikan seorang fakir yang sangat memerlukan bantuan, tetapi dirinya tidak bergerak untuk menunaikan rasa syukur kepada Allah dengan memberikan bantuannya. Jadi sebab itu kita perhatikan dalam surah Ad-Duha, apabila Allah Ta'ala menyebutkan bagaimana nikmat yang telah Allah Ta'ala limpahkan kepada Muhammad SAW ketika dia daripada usia kecil lagi, Allah Ta'ala melihara dia. Di antaranya Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjaga dia ketika dia yatim. Alam yajidka yatiman fa'awa. Apakah tidakkah dia mendapati kamu lahir sebagai anak yatim, fa'awa, lalu dia menjaga kamu, wahai Muhammad SAW, wajadaka dhalan fahada. Dan dia mendapati kamu tercari-cari syariat, tercari ilmu ataupun syariat yang benar, fahadal, lalu dia memberi hidayah, memberi wahyu kepada kamu sehingga kamu mendapat tunjuk dengan syariat yang benar, kepada syariat yang benar. Wajadak fa'ilan fa'aghna, dan dia mendapati kamu miskin lalu dia menjadikan kamu cukup, kaya jiwa, tidak memerlukan orang lain.
Jadi setelah Allah Ta'ala sebut ni'mat itu, lalu Allah Ta'ala perintahkan. Perintahkan 3 juga perintah. Yang pertama, fa'ammal yatim fala taqhar. Oleh kerana kamu dulu yatim dan Allah melihara kamu, maka bila-bila masa pun kamu jumpa anak yatim, maka fala taqhar, janganlah kamu memaksa mereka ataupun memayahkan mereka, menghina, memeras mereka. Jadi sebagai membalas jasa Allah Ta'ala, maka adalah kamu turut sayang pada anak yatim. Dan wa amma sa'ila fala tanhar. Dan ada pun orang datang minta kepada kamu, fala tanhar, jangan kamu herdik. Ya, kerana dulu kamu miskin, diberi kecukupan oleh Allah, maka kamu kena balas dengan kamu seboleh-bolehnya menunaikan permintaan orang yang datang minta kepada kamu. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan ada pun nikmat Tuhanmu, maka hendaklah kamu sebutkan. Sebagai ulama menyatakan nikmat ilmu yang Allah Ta'ala berikan kepada kamu, fahaddits, hendaklah kamu sampaikan kepada orang lain sebagai menghargai ilmu yang Allah Ta'ala berikan kepada kamu. Dan sebagai ulama menyatakan di sini bukan saja ilmu, bahkan segala nikmat hendaklah kita fahaddits, mana hendaklah kamu ucapkan syukur yang berulang-ulang. Ya, kamu bertahmid, sentiasa bertahmid. Fahaddits, mana sentiasa mengucapkan ucapan syukur yang berulang-ulang kepada Allah Ta'ala. Jadi begitulah, tidak sepatutnya. Alangkah hinanya kata dia, kita dikurniakan harta oleh Allah, tiba-tiba datang orang minta sedikit daripada harta kita itu, kita tidak memberi. Kita sebab salah memberi, seolah macam kita tidak menghargai bagaimana Allah telah memberi kepada kita, Allah telah menolong kita. Jadi sebab itu Al-Imam Ibrahim An-Nakhai, dia menyatakan as-sa'il baridul akhirah. Orang yang datang minta kepada kamu, dia adalah postman, dan postman akhirat. Mana dia mengambil harta kita untuk dibawa kepada akhirat, ke akhirat. Jadi selesai tugas yang pertama. Mana orang yang ingin mencapai akhirat, kebahagiaan akhirat dengan zakat, mesti dia melaksanakan tugas-tugas berikut. Tugas yang pertama, tanggungjawab yang pertama ialah memahami maqasid zakat. Iaitu zakat adalah sebagai bukti keyakinan kita kepada keesaan Allah. Yang pertama, itu demi kerana Allah kita sanggup untuk berkorban apa saja yang ada pada kita, termasuk harta kita. Yang keduanya, zakat bertujuan untuk membersihkan jiwa kita daripada sifat kikir, sifat dipanggil bakhil. Yang ketiganya, zakat adalah tanda syukur, tanda kita mensyukuri nikmat yang Allah Ta'ala limpahkan kepada kita. Kemudian masuk pada wazifah yang kedua. Kewajipan kita yang kedua dalam penghayatan zakat ini, iaitu berkenaan dengan waktu penunaian. Yang maknanya kita hendaklah menunaikan kewajipan harta ini sesegera yang mungkin. Apabila zakat sebagai contohnya, bila dah genap setahun, segerakanlah menaikkan zakat. Jangan tangguh-tangguh. Kalau orang buat pertanian pula, sebaik saja menuai hasil, tunaikan segera zakat. Dan begitu juga kalau selain daripada zakat, infak, menjamu fakir miskin dan sebagainya. Apabila ada saja orang yang berhajat, tidak tanpa kita tangguh-tangguh lagi, terus kita tunaikan. Hari ini insya-Allah kita akan baca lebih lanjutlah dalam bacaan kita yang berikut ini, insya-Allah. Hari ini majlis kita singkatkan sikit. Akan ada
Bagi insyaAllah nanti kita akan sambung lagi bacaan yang berikutnya insyaAllah. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi insyaAllah. Salam Ustaz. Jazakallah khair.